Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak berkurangan harta dengan sedekah. Riwayat Muslim. Ayuh kita bersama-sama berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Hasani, Pasimas, Kelantan yang sangat memerlukan bantuan anda. InsyaAllah dengan infak ini menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Kembali semula kita di Assalamualaikum untuk slot kita bersama dengan Masjid Hasani, dan bersama dengan kita di talian Skype adalah pendakwah dan wakil Masjid Al-Hasani yang berbahagia Syekhana Ustaz Dr. Zamri Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton di rumah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Baik. Boleh dengar dengan jelas dan nampak dengan jelas kan? Alhamdulillah. Ustaz cakap perlahan-lahan sikit kot, insya-Allah nanti clear insya-Allah. Baik Ustaz, sebagai permulaan, topik kita adalah berbakti kepada kedua ibu bapa Ustaz. Boleh Ustaz kongsikan kenapa pentingnya kita inilah berbakti kepada ibu bapa sendiri Ustaz. Walaupun semua dah tahu, tetapi sebagai tazkirah kepada kita insya-Allah Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Naufal dan penonton. Assalamualaikum tibi hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Sesungguhnya Allah telah menetapkan supaya tidaklah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya saja Dia, dan kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berbuat bakti, berbuat ihsan. Masya-Allah. Daripada ayat Quran ini menegaskan lagi kepada kita bahawa setelah mana Allah meminta kepada kita semuanya tidak mensyirikkan Allah, tidak menyembahkan melainkan Ia, Allah terus memerintahkan supaya berbuat bakti kepada kedua ibu bapa. Para ulama tafsir menyatakan ini menunjukkan bahawa tingginya martabat kedua ibu bapa setelah mana tidak mensyirikkan Allah, terus untuk dipinta untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Tingginya martabatnya. Oleh sebab itu disebut oleh satu hadis, ridallah tahta ridal walidain wa suhtullah tahta suhtul walidain. Redha Allah pada kita ini terletak di bawah redha kedua ibu bapa, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala juga terletak di bawah murka keduanya. Sehinggalah orang kita menyebut jangan buat main dengan mak bapak kita ni. Dia adalah keramat hidup kita. Kalau sekali dia tak suka kepada kita, tak redha, bahkan takut nak menelpon kita ada kalanya, itu tanda sebagai kita ada simptom-simptom menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Bahkan apabila kita telah meninggal dunia pun, mak bapak kita meninggal dunia pun, Masya Allah, miracle, syariat kita, agama kita mengajar supaya tetap berbuat bakti kepada kedua ibu bapa walaupun mereka telah meninggal dunia. Macam mana caranya nanti itu, Naufal? Itu nak tahu Ustaz. Ustaz sebut sebab berbakti kepada ibu bapa, biasanya aku dah tak ada mak bapak, tak boleh berbakti. Tapi Ustaz kata ada bakti yang kita boleh lakukan kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Macam mana tu Ustaz? Ya, Naufal saya rasa punya bapa ya, betul ya? Betul Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, memang tepatlah. Bila saya kata bukan saja kehidupan kita dituntut untuk begitu rupa kepada kedua ibu bapa, bahkan di hujung-hujung nyawa, khususnya kritikal. Ada satu Hasan kalau oleh Al-Albani, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Majah yang lain. Ibu bapa adalah pintu paling tengah, iaitu dalam kurungan terbaik, optimum untuk kamu berbuat baik. Sama ada kamu abaikannya ataupun kamu menjaga. Ya Allah, tuan-tuan, kalau kita rasa nak pahala yang besar, tak payah cari benda-benda yang luar biasa. Tetapi carilah ibu bapa kita sebagai subjek untuk paling optimum untuk mudah kita masuk ke syurga. Jangan diabaikan. Bahkan bila saya sebutkan tadi dan Naufal sebutkan tadi, bagi yang tak ada macam mana Ustaz? Tuan-tuan, disuruh untuk kita berbakti melalui perkataan, berdoa kepada mereka walaupun mereka telah meninggal dunia, doa anak yang soleh, terus berjalan walaupun kita berada kat dalam kubur, jadi kita doakan kepada kedua mereka. Tuan-tuan, yang keduanya adalah dituntut dalam hadis riwayat Muslim supaya berbuat baik kepada mak bapak kita punya kerabat dan orang-orang masa dia hidup kat dunia ni. Kalau misalnya dia baik dengan Pak Abu, kita berziarah balik Pak Abu tu, kita bagi dia makan, kita bagi dia minum, kita berbuat baik kepada dia, belanja dia. Itu sebenarnya ada tuntutan daripada syarak. Hadis riwayat Muslim menunjukkan pentingnya untuk kita berbakti kepada mereka sehinggalah mereka tidak ada di dunia ini sekalipun. Baik Ustaz. Yes. Salah satunya juga cara untuk berbakti kepada ibu bapa, Ustaz sebut tadi ada sedekah.
untuk ibu bapa, sedekah yang berjalan untuk ibu bapa. Macam mana Ustaz boleh terangkan apakah bentuk sedekah jariah yang dapat memberi pahala yang terusan kepada ibu bapa itu sendiri Ustaz? Allah. Kita tahu hadis yang idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Jika mati anak Adam tidaklah tinggal kepada mereka Adam ini melainkan 3 perkara itu yang masih berjalan. Sedekatun jariyah, sebut jariah. Wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, itu kita tak nak komen sangat. Yang ketiga ni adalah waladun soleh yad'ulah. Itu kita dah telah uraikan tadi, iaitu anak soleh yang mendoakannya. Yang disebut yang pertama tadi sedekah jariah. Bermakna walaupun kita telah mati tetapi dia jari, berjalan terus. So kami menawarkan kepada tuan-tuan yang Allah SWT, saya selaku jurucakap Masjid Al-Hasani Kubang Cetong, Kubang Gedang, Cetok, Pasir Emas ini ada menawarkan untuk membuat masjid. Dia telah 50 tahun tuan-tuan. Dia terbina 1972 dan tidak mampu lagi di-repair, melainkan perlu dibina satu masjid yang baru. Tambah pula jemaah di Kubang Gedang Cetok ini semakin meningkat sehingga 2,000 jemaah. Selepas pula PKP dan endemik, jemaah semakin ramai untuk datang ke masjid untuk memenuhkan kota masjid dan semakin ramai pastinya. Ditambah pula tempat parking masjid yang menyebabkan jalan jam, perlu dialihkan kepada tempat yang berhampiran, perlu memberi tanah. Kesemuanya ini saya teringat Imam Syafi'i kata kaedah dia, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala besar itu yang kita dapat berdasarkan kesusahan yang kamu tempuh. Bermakna kalau susah Masjid Al-Hasani ini nak dapat keselesaan melakukan ibadah, kita tolong selesaikan masalah ini adalah satu pahala yang besar. Dan bila kata tentang nak kaitkan dengan berbakti kepada ibu bapa tadi, melalui sedekah jariah, kita boleh juga berinfak untuk kerja membina masjid ini, perkara yang baik ini, perkara yang kritikal ini bagi saya. Dan ketika itu pahala sedekah ini disedekahkan kepada kedua ibu bapa. 4 mazhab kata sampai kepada al-mayit ataupun ibu bapa kita ataupun si mati tadi di dalam. Masya Allah tuan-tuan, saya teringat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh dan Muslim. Man bana masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Sesiapa yang membina masjid kat dunia ini ataupun pahala dia bina, Allah akan bina baginya sepertinya seolahnya yang dibina tu kat dunia tadi di syurga nanti. Kita tahu syurga ni jannah diambil dari perkataan taman. So taman ini yang seluas ardis samawati wal ard, 7 petala langit, 7 petala bumi milik kita seorang. Tapi taman ni sungguh indah, kosong, tak ada bangunan. So cara antara kita bina istana dan bangunan termasuk masjid ini adalah dengan pembinaan masjid ini, sama ada tuan-tuan sendiri melalui, bukan kata kami begging, tetapi ini adalah sebenarnya tuan-tuan investment kita sendiri untuk kita bina bangunan-bangunan kita di syurga nanti, termasuklah ibu bapa kita, kebaktian kita, tanda sayang kita kepada kedua ibu bapa dengan membina masjid, usaha membinakan masjid ini insya-Allah. Ya, Nofal. Baik, insya-Allah Ustaz, secara ringkas Ustaz, macam mana cara untuk menderma Ustaz sekali lagi secara ringkas? Sebelum saya nak sebutkan bagaimana nak menderma ini, tuan-tuan, secara ringkas saya insya-Allah. Kita akan bina ini dengan fasilitis yang baru, lengkap, tidak lagi masjid lama yang telah mencecah 50 tahun. Yeah. Kemudian kediaman warga emas, kemudian menjadi masjid yang one stop center, ada pusat ilmu, pelajar tahfiz dan anak yatim yang dibina berhampiran dengan masjid. Begitu juga fasilitis sukan untuk anak-anak muda dekat dengan masjid dan tempat kenderaan yang lebih luas. Jadi kalau tuan-tuan rasa bertindak sedemikian rupa, sila dapatkan maklumat dan gambar-gambar yang berkaitan di FB Masjid Al-Hasani Kubang Gendang. Saya ulang, di FB Masjid Al-Hasani Kubang Gendang. Dan bolehlah telefon hotline kami khususnya kepada pengerusi masjid itu sendiri, Haji Cik Omar. Di talian yang tertera itu tuan-tuan di 019-990-3442 ataupun kepada bendahari beliau di 013-939-9628 iaitu Haji Khaizir. Tuan-tuan boleh berhubung langsung nak bagi jutawan, ada funda-funda yang besar ataupun secara runcit kecilnya, boleh melakukan demikian rupa. Dan jangan lupa snap nombor-nombor yang penting itu untuk tujuan yang sangat mulia itu, demi hari kubur kita, demi kebaktian kita pada kedua ibu bapa. Ya, seperti yang tertera di kaca TV anda, insya-Allah moga-moga Allah permudahkan urusan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin insya-Allah dan juga Masjid Al-Hasani insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada penonton sekalian, insya-Allah kita akan berhenti seketika. Terus setia bersama kami. Assalamualaikum.
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak berkurangan harta dengan sedekah. Riwayat Muslim. Ayuh kita bersama-sama berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Hasani, Pasir Mas, Kelantan yang sangat memerlukan bantuan anda. Insya-Allah dengan infak ini menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.